Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat semua yang menonton. InsyaAllah masa malam ni adalah malam ke-35. Kita dapat bersama. Mungkin pengumuman kita akan buat majlis atau bacaan Ratibul Atas ni sampai hari Rabu saja. Sebab hari Khamis tu insyaAllah kalau tak ada paral adalah malam 1 Ramadan. I think adalah lebih baik kita fokus menyambut insyaAllah malam-malam Ramadan. Jadi kita akan tumpukan kepada perkara yang tuntut dibuat dalam Ramadan. Habib saya pesan, guru saya pesan membaca Al-Quran. Kan? Itu keutamaan. Kalau ada kelas semua, kelas-kelas kuliah semua diberhenti kan sebelum Ramadan untuk memberi laluan Al-Quran insyaAllah. Jadi kita akan habiskan Al-Quran atas ni insyaAllah pada hari Rabu malam. Khatam nutup insyaAllah. Okey, baik Ustaz, silakan teruskan untuk malam ni. Alhamdulillah. Ustaz, silakan untuk malam ni. InsyaAllah. Alhamdulillah, hari ni saya kongsilah daripada apa yang saya baca dalam 25S Hidup Luar Biasa. Lalu hari ni menarik yang mana Dok ada sebutkan dalam The Power of Salam, yang mana Dok ambil daripada satu hadis yang betul daripada buku ni. Memang setiap hari saya ambil satu dua bertajuk, dua point untuk saya kongsikan dalam video saya, dalam live saya. Lalu hari ni pada The Power of Salam, nampak kecil Power of Salam, tapi kat situ Dok ada sebut tentang satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda bahawa kamu takkan boleh masuk syurga selagi mana tak ada kasih sayang. Maksudnya nak masuk syurga, sifat utamanya adalah kasih sayang, yang mana Dok selalu sebut tentang sejahtera jiwa, tentang the power of sayang. Tapi apakah cara nak dapat kasih sayang tu? Mungkin kita boleh nampak benda-benda yang tinggi, tapi sebenarnya Nabi SAW sebut dalam hadis, the power, apa cara nak dapat kasih sayang itu? Sabda Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu apabila kamu lakukan, kamu boleh berkasih sayang. Dan itulah rupa-rupanya adalah bukan sekadar, maksudnya itu adalah dengan memberi salam. Maksudnya dengan memberi salam itu boleh mendatangkan kasih sayang, dan itu sebenarnya adalah amalan ahli syurga. Sebab antara amalan ahli syurga dia akan saling, dalam surah Waqiah ke Ar-Rahman? Pasal salam, ya. Ada sebut tentang salam, betul kan? Lagi satu dalam surah Yasin pun ada. Salamun qawlan min rabbir rahim. Lalu sebenarnya salam itu adalah amalan ahli syurga. Namun kadang-kadang kita nampak salam tu seperti biasa. Lalu, dan yang menariknya ada satu hadis juga yang mana Nabi SAW sebut antara tanda-tanda kiamat, manusia hanya beri salam kerana kenalan, li ajlil ma'rifah. Sepatutnya salam patut diberi kepada semua umat Islam, semua Muslim, kerana dia adalah sebenarnya salah satu rahsia untuk hidup luar biasa. Itu yang saya kongsi Dok daripada buku Dok. Sebab hari ni sampai pada bab tu, The Power of Salam. Jadi kalau saya boleh tambah sedikit, silakan Dok. Saya suka tambah laut. Tak apa Dok, sebab memang buku Dok pun. Sebenarnya salah satu simbolik ataupun salam, ada dua perkara lah kalau saya boleh kongsikan. Yang pertama adalah keutamaannya orang yang memulakan memberi salam dulu. Betul Dok, betul. Saya tak tahu hadis ke apa. Ada hadis, ya? Al-badi'u bis salam bari aminal kibr. Orang yang mula-mula bagi salam, dia selamat daripada sombong. Cerita tu lah. Betul Dok. Dia punya perkara yang pertama ni. Betul. Orang yang mampu memberi salam dahulu, dia akan sebenarnya sedang mencuci kolam jiwa dia. Betul Dok. Sebab dia membuang perasaan sombong, ego. Bukan senang Betul Dok. Nak mulakan ini memang susah Ustaz. Nak mula bagi salam ke orang ni. Yelah pada keadaan zaman sekarang ni, pernahlah beberapa experience saya yang saya bagi salam ke orang, saya mungkin ada kesilapan. Satu, bila kita bagi salam ke orang, Assalamualaikum, orang punya jawab, kita jawab macam biasa, Waalaikumsalam kan, atau lebih panjang. Siapa yang lebih panjang tu lebih banyaklah berkah dia kan. Sebab maksud salam tu Ustaz, nanti kita Ustaz terangkan. Maksud Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kan? Maksud dia adalah sejahtera. Assalamualaikum, kita doakan kesejahteraan ke atas kamu. Itu satu. Kita doa yang kedua, warahmatullah, rahmat Allah juga atas kamu.
Dan kita doa yang ketiga, wa barakatuh, keberkatan daripada Allah untuk kamu. untuk kamu. Dalam satu doa, 3 yang kita doakan untuk orang tersebut. Dan ada satu hadis yang menyebut siapa yang bagi salam Assalamualaikum saja, Betul. dia hanya dapat 10. Betul tak? Kalau dia bagi Assalamualaikum, 10 ganjaran. 10 bonus daripada Allah. Oh, betul. Kalau dia bagi lebih sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi, dia akan dapat 20. Bonus Betul. ganjaran. Kalau dia bagi penuh 3, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dia akan dapat 30 ganjaran daripada Allah. Bagi salam je Ustaz, jawab Waalaikumsalam. Yang menjawab pula dia mesti jawab kalau boleh lebih baik. Betul. Kan? Dia punya ganjaran berganda yang lebih baik Ustaz. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang sempurna. Seorang dia bagi 10, kita jawab balik dengan 20 contohnya. Jadi dia akan berganda lah. Betul. Sebab prinsip dekat sini juga adalah you give, you get back more. Betul. Kan? Lepas tu kalau dia jawab sampai 20 punya level, you bagi lagi 30 punya level. Jadi yang bagi pun dapat berkah, yang terima pun dapat berkah, dan jawab balik pun dapat berkah. So dia berganda-ganda. InsyaAllah. Main salam-salam je Ustaz. Betul. Kan? Tapi itulah memang macam dok katalah, sebab dia luar biasa, banyak orang yang kadang-kala dia anggap tu perkara remeh. Ataupun kalau tak kenal dia tak nak jawab. Betul. Dia jawab tu sambil lewat Ustaz. Betul. Hari punya zaman jawab bagi salam, salam. Wah. Kan? Of course lah, mungkin sebab typing panjang Ustaz kan. Saya faham lah. Tapi dia kalau dia typing pendek pun mulut dia kena sebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam tu sunat, yang menjawab tu kan wajib. Benar tu. Kan? Memulakan tu. Jadi sunat ni sunat. Maksudnya susah lah nak bagi salam tu. Ada satu kisah ni Ustaz, kalau saya boleh share. Ya. Ni kisah ni masa saya pergi Yaman kan, saya seri tarim. 2 tahun lepas, 2018 saya fikir. Saya tak silap saya. 2 tahun lepas saya pergi. Saya tak ingat, saya rasa 2018 ke saya pergi, saya tak. 2018 Disember. Allah, tapi kalau macam tu lah. So, saya rasa 2018. Ada satu kisah kat sana ni, ada satu orang ni. Dia seorang daripada keluarga satu Habib ni, yang saya kenal. Dia ni tak nak datang Malaysia, keluarga dia ajak datang Malaysia. Datang Malaysia, datang Indonesia, tapi dia tak nak. Akhirnya dia tak datang. Jadi dia tanya soalan, kenapa dia tak nak datang Malaysia? Kenapa tak nak datang? Dan betul-betul lah, akhirnya dia meninggal lah, dia tak datang tu. Tapi dia meninggal ke sana. Dia tak nak datang sebab apa? Sebab dia kata, aku dekat sini setiap hari, aku dapat memberi salam dan bersalaman dengan 40 orang atau lebih. Masya Allah. Betul, nampak kecil tapi ganjaran dia. Kenapa nak bagi salam dan bersalaman? Kita tak boleh bersalaman lah PKP ni kan. Betul. Tapi nak cerita dia bagi salam ni dapat bagi 40 orang dia kata. So dia tak pasti tempat lain dia dapat tak bagi 40 orang. 40 orang yang dia bila doa, dia sebenarnya doa kan memberi salam ni. Salam sejahtera atas kamu kan, Allah rahmati kamu, Allah berkati kamu kan. Dia kata itu doa, dan doa tu bila dia bagi pada 40 orang, 40 orang ni kan wajib jawab. Betul. Jadi umpama dia dapat doa lah daripada orang. Betul, 40. 40 orang mendoakan dia. Faham tak konsep simple dia? Dia kata, adakah di Malaysia Habib ni cerita sebenar ni, saya kenal Habib ni. Adakah di Malaysia, dia kata, kalau Ana ikut antum ni, cucu dia ni, datang Malaysia, adakah dapat aku jumpa 40 orang yang aku boleh bagi salam? Setiap hari dia kata. Maksudnya ambil berat tentang sunnah. Jadi yang cucu ni, kau boleh jamin tak aku boleh dapat 40 salam setiap hari? Cucu ni tak berani jamin. Betul. Kenapa dia tak berani jamin Ustaz? Dia kata, macam mana ada nak jamin, dia kata. Kita pergi solat, dia kata, orang dah subuh contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zoom, semua dah hilang. Kan? Kita susah nak dapat 40 salam ketika solat subuh. Sekarang tak ada solat subuh kat masjid lah kan. Allah kata kau duduk rumah. Kau tanya dapat berapa orang. Lepas tu dia fikir kalau dia duduk Datuk dia ni kalau duduk kat rumah dia, jiran-jiran semua tak jumpa. Kan? Semua orang pun kerja. Betul. So dia tak boleh nak jamin Datuk dia dapat jumpa 40 orang untuk bagi salam dan terima balik salam tu. Dapat balik doa berkah tu tak dapat balik. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak doa berkah tu. Betul. Bila dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang tu doa balik kan? Betul. Dia nak orang tu doa tu, wajib tu. Jadi dia nak 40 dia kata. Tiap hari 40 orang mesti doakan aku, dia kata. Kau boleh jamin? Tak boleh. Kalau tak boleh aku tak nak ikut. Ni kisah sebenar Ustaz. Betul tu. Last kali dia meninggal. Kat sana dia tak ambil. Dia tak nak ikut. Jadi saya fikir Besar. the power of salam ni Ustaz. Oh, salam betul.
orang doakan berkah tu Ustaz. Kan? Orang doakan tau. Bukan senang hari ni nak jumpa orang doakan kita. Betul. Orang banyak maki caki lagi ada hari ni. Orang nak doa untuk diri dia sendiri pun. Doa diri sendiri pun tak sempat Ustaz. Habis je Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zoom hilang. Tak sempat nak angkat ya Allah, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sorry yang ni kayu ni tempat untuk saya urut-urut picit kaki, picit tangan. Ada kata kenapa gua kayu. Nak kita tahulah. Jadi angkat doa kan. Yang pendek tu kunci doa tu. Betul. Bagi aku kebaikan dunia dan akhirat pun tak sempat Ustaz. Hilang. Kadang tak sempat. Punya kedekutnya kita, sombongnya kita dengan Allah. Betul Ustaz? Saya selalu tegur tu Ustaz dulu. Sombong dengan tu kan. Masa bila kau nak minta, bila kau dah teruk, ada masalah, kau nak sujud sampai bawah bumi kalau boleh. Sombong. Pada hari biasa sombong. Ini saya pernah ditegur. Jadi bawah salam tu lah simbolik dia. Sebab itu dok, bila dok sebut macam tu diambil berat, itu yang bila Nabi SAW kali pertama sampai Madinah, itu yang benda Nabi ajar mula-mula. Oh ya. Hadis daripada Abdullah bin Sabah sampai Madinah. Sebab Madinah ni dia sebenarnya tempat yang dia banyak pergaduhan. Orang dia tak ngam antara satu sama lain. Walaupun hanya ada dua kabilah je, Aus dan Khazraj, tapi mereka ni dah berperang hampir lebih 120 tahun. Last kali perang yang Tapi terakhir, masa tu dia orang belum Muslim. masa tu mereka belum Islam. Mereka jumpa Nabi lebih kurang 5 tahun selepas perang yang terakhir tu. Jadi mereka ni dah perang sampai 120 tahun dalam bandar Yathrib tu yang Tak kecil. bertegur. Tak bertegur. Saling antara Aus dengan Khazraj ni. Sebab itu bila Nabi datang, apa yang Nabi buat, mula-mula Nabi ni afsyus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam. Jadi sebenarnya daripada salam tu boleh datang tautan. Ada satu lagi sambungan salam tu kan, the power of senyum. Betul. Dua ni, Betul. salam dan senyum. Betul. Hati-hatilah kita nak senyum pada siapa kalau lelaki. Betul. Tapi nak cerita the power of senyum. The power of salam dengan senyum ni dia ada kaitan dua-dua ni. Kalau kita faham konsep prinsip hidup buku ni kan tentang hidup yang luar biasa. Betul. Ikut Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah buat untuk dibawa dalam hidup, dalam bisnes, dalam kehidupan. Bayangkan kalau kita hidup dalam, kalau kita berniaga, contoh kita berniaga, orang PM kita tunggu dia, dia terus tanya harga. Ni berapa? Contoh. Jangan ajar. Kan? Apa salahnya kita mula Assalamualaikum. Sebelum dia tengah Azizan is typing tu kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Kan? Anything yang kan, dan jawab tu dalam bagi salam tu dengan yang senyum. Walaupun dia tak nampak, dia boleh rasa Ustaz. Betul. The vibration dia boleh rasa. Jadi kat situ juga menunjukkan tu adab apa yang Islam ajar tu dibawa dalam kehidupan, di dalam kehidupan, di dalam perniagaan, di dalam keluarga. Indah. Benar tu. Kan? Dan sebenarnya semua orang mampu buat. Betul. Dan bagi salam tu sunat dan menjawab tu wajib kan. Betul. Jadi hari ini contoh-contoh yang saya pernah lalui, saya mungkin salah saya, bila saya pernah experience bagi salam ke orang, dia jawab yang jawab sampai level tu 140, yang tak jawab pun ada juga. Saya kata jawab salam tu dulu. Waalaikumsalam. Jawab tu wajib. Betul tu. Kan? Betul, kadang-kadang kita senyum dengan orang, kadang-kadang dia bosan senyum. Betul lah. Bosan senyum. Macam tu. Kenapa? Kan? Senyum pun dah tak boleh, bukan dia perempuan, lelaki. Kan? Jadi memang indahnya kalau semua orang faham kita Muslim, kita sama-sama orang Islam, kan? Bagi salam, senyum, sebab dia akan bagi you dah biasa. Jadi balik pada cerita Datuk dia tadi, kenapa dia nak 40 orang Ustaz? Doa cari. Doa 40 orang. Kan doa 40 orang kan dikatakan kalau ada 40 orang mendoakan kita ni mustajab. Kan? Bilangan 40 orang. Betul. Sebab tu dia nak 40 tu. Masya-Allah. Dan dia amal dengan tu sahaja, dengan satu tu. sunnah. Dia kata aku kalau beramal belum tentu aku boleh dapat macam ni. Betul. Kalau 40 orang aku bagi salam, dia jawab aku balik, aku boleh dapat makbul doa. Dan kalau tak salah saya, dia sebut juga, dia kata dapat pengampunan dosa. Macam tu lah. Wallahu a'lam. Interesting kan? Betul. Insyaallah. Ini sebenarnya hidup dia apa yang Dok tulis dalam buku Hidup Luar Biasa ni. Ustaz Asraf dengan saya, Ustaz Asraf yang petik ni, Oh, cari. Saya bagi dia punya key, ini apa yang saya fikir. Betul. Dan dia tulis. Jadi sebenarnya semua bermula daripada diri kita. Betul. Daripada kolam jiwa kita. Dan kat situlah bila datangnya erti kebahagiaan, kebaikan, ketenangan,
Apabila sunnah ni semua sunnah Nabi SAW. Tapi itulah, bila kita tinggalkan sunnah Nabi, kita nak cuba cari yang lebih kita anggap rasa power lebih baik, kat situ kita tak akan jumpa. Apa yang Rasulullah SAW bawa, bagi saya ingat pada khutbah terakhir dia kata pada hari ini sempurnalah. Betul. Kan, sempurnalah apa? Telah sempurna akan untuk kamu agama. Pada khutbah haji. Kan, hari Arafah. Kan, sempurnalah agama-agama. Ada turun surah yang terakhir kan. Betul. Pada waktu tu. Surah apa? Surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya. Telah sempurna untuk kamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Sempurna nikmat aku ke atas kamu. Wa raditu lakum al-Islam madina. Dan aku redha Islam itu sebagai pegangan hidup kamu. Pegangan hidup. 23 tahun. Sempurna, lengkap. Dan dia bukan mengajar teori saja, dia praktikalkan dalam hidup dia. Jadi, apa yang kita cuba buat dekat sini hanyalah saya fokus kepada saya adalah kepada apa yang saya boleh buat untuk ingatkan diri saya dan mengajak siapa-siapa yang nak perbaiki sama-sama di itu je. Prinsip dia kat situ. Dan sampai kita, pasal saya sebut dengan Ustaz beberapa hari lepas tentang banyak buku motivation, masalah bagus prinsipal dia, tapi dia tidak dia perlukan elemen yang bawa kita balik kepada sunnah. Betul. Kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada apa yang diajar oleh orang-orang soleh. Dia kena balik kepada situ kan, daripada perkara itu. Jadi itu yang saya digerakkan untuk simpulkan pengalaman-pengalaman ni dan jadikan dia, saya fikir gunakan S ni sebab saya suka syukur, selawat. Itu asalnya 5 je sebenarnya. 5 je. Daripada 5 tu pecah makin lama, beberapa tahun saya tengok ni tentang ni. Bila saya baca kan ngaji ke apa, ni tentang tentang sirah ke apa kan. Jadi dia bila baca tu tak boleh baca je, kita kena bawa dalam hidup. Betul. Bila bawa dalam hidup macam dia jadi best lah, dia jadi kita nampak keberkatan dalam kehidupan. Keberkatan Kak Berwa Kak Alif Tanun, ini magic lah. Betul. Hidup cari keberkatan ni dia magic. Saya tak tahu nak explain. Allah. Saya cerita pasal contoh. Hari ni saya tulis panjang pula saya cakap. Hari ni saya cakap dengan saya sharing dengan Titan tentang dia nak masuk Ramadan. Saya cakap bagus kalau kita punya, kalau ada yang mungkin belum bayar zakat perniagaan ke, bagus zakat. Ni Habib guru saya pesan saya masuk bulan Ramadan selesaikan. Kalau ada sedekah selain daripada sedekah bulan Ramadan, saya cakap. Lepas tu saya ingatkan tu lah. Sebab nak apa? Sebab nak keberkatan. Berkah ni, bila dapat keberkatan ni bagi saya susah nak explain. Tapi yang saya boleh mudahkan adalah apa yang sedikit kita ada tu, tapi kita rasa dia mencukupi. Dia bukan tentang harta banyak atau sikit, gaji kita banyak atau sikit. Dia ada yang banyak tapi dia hilang. Ada orang saya sendirilah cakap diri saya dulu. Saya banyak keadaan tu. Macam banyak ni tapi tak ada apa yang tinggal. Malah bukan tinggal lagi, dia tarik lagi apa yang ada ni gone. Itu tak tahulah, tapi saya panggil dia, bagi saya adalah mungkin perlu cari keberkatan. Saya tak boleh nak hukum. Saya perlu mencari lagi banyak keberkatan pada waktu itu dan belajar apa yang boleh buat kehidupan kita lebih berkah. Rezeki, hidup, umur kan, berkah. Jadi ada sikit dia jadi macam boleh share dengan ramai orang. Orang boleh rasa. Macam contoh, ada satu orang bagi kita makanan. Contoh, satu bekas makanan, mungkin rasa lemak sikit je. Tapi mungkin rezeki ketika tu, berkahnya rezeki ni, yang makan sharing ni mungkin ada kebetulan ada ramai orang lain. Jadi semua orang dapat rasa sikit-sikit, berkah lah. Dan rasa macam seronok lah, puas lah. Tu keberkatan. Tapi ada keberkatan, ada yang tidak, atau mungkin kita macam tak ni, membazir. Kan? Dia macam banyak, tapi benda tu tidak dimanfaatkan, tak boleh dikongsikan. Jadi dia akan membazir. Dia akan jadi macam kolam jiwa punya kes yang air tak mengalir, jadi busuk. Keberkatan ni, itulah keberkatan. Keberkatan ni susah lah nak explain. Luar biasa dok. Luar biasa. Satu lagi tanda keberkatan adalah bukan tanda lah, saya boleh kata, saya cakap apa yang saya lihat pengalaman sendiri, Allah jauhkan musibah. Benar dok. Allah pelihara. Kalau ada benda tu, Allah pelihara. Allah halang, Allah elakkan, Allah jauhkan. Allah lambatkan kita sikit, benda tu lepas. Contoh, cepatkan kita sikit, benda kita tak kena. Nauzubillah, anything.
Itu juga saya fikir kabarokah tanu ni the magic, keberkatan ni, dan dia hanya boleh dapat bila kita itulah panduan-panduan daripada SS ni. Betul tak? Syukur, selawat, sedekah. Macam salam ni lah, macam kadang-kadang kita pandang ringan sangat, remeh sangat. Benar? Tapi sebenarnya kat situlah menunjukkan sikap kita, kolam jiwa kita bagaimana. Kerana itu yang Nabi ajar dalam keadaan dua puak ni yang sentiasa bergaduh, sentiasa fikir diri sendiri dan para sahabat, tapi bila dengan iman yang ada, dengan sunnah yang ada, maka kat situ kita boleh nampak sampai yang semalam kita cerita sampai hujung nyawa. Dia sanggup bagi air pada yang Betul, lain dan bagi yang lain. Dan ada satu lagi yang berkaitan dengan saya tak tahu yang kat sini ke atau kita dah tukar. Ni dia. Oh, Masya Allah. Seikhlas. Betul. Dia ada kaitan dengan seikhlasnya. The power of seikhlasnya. Macam mana kita buat sesuatu tu kita nak beri lebih. Kita nak buat lebih. Dia relate dengan sebenarnya ada tu berkhidmat. Betul. Ini adalah kita cuba seikhlasnya mengikhlaskan sesuatu tu biar lebih. Kalau kita buat something biar lebih sikit. Kalau kita berniaga, kita bagi orang tu sedikit, lebih sedikit apa yang kita nak bagi pada benda yang sama, harga yang sama. Kita tengah belajar mengikhlaskan diri kita. Kan? Ikhlas ni besar sangat. Ini besar. Ilmu ikhlas ni ilmu besar. Ilmu yang Allah tulis extra value added ni. Dan Barang kecil tapi boleh menjadikan dia besar di sisi Allah. benar, insya-Allah. Allah Ustaz. Terima kasih Terima kasih banyak, Ustaz insya-Allah. Ustaz sharing apa yang Ustaz ni hari ni. So saya harap juga mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah angkat doa kita malam Amin, ni, insya-Allah. amin. Kongsian kita sikit hari. Isnin, Selasa, Rabu, 3 hari lagi 3 hari. insya-Allah lepas ni. InsyaAllah. Dan tamatlah. Amin. Kata Allah kita punya bacaan bersama Ratibul Atas 30 insya-Allah 35 malam. 38 malam insya-Allah. Right. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, terima kasih. Ustaz Hafiz, silakan.